kita dah cover tentang, ada dua, kita dah cover tentang yang fixed bias AC analysis berkaitan dengan fixed bias. So sekarang kita akan lihat ada dua lagi topik di mana self bias configuration dan juga voltage divider. Okay, untuk kuliah kita, untuk level kita diploma, kita akan cover common source self bias configurations untuk yang case bypass RS. So dia masih ada dua macam sebelum ni BJT dia ada bypass and unbypass RS. So tapi untuk yang untuk JFET kita akan lihat berkenaan dengan bypass RS. Okey. Yang ini adalah yang kita lihat, yang awak nampak ni dalam slide ni. Yang ini adalah kita punya, ini adalah common configuration circuit untuk bypass, self bypass. Okey, untuk self bypass ni dia ada seperti biasa, dia ada RG, RS, RD. And then kalau lihat dia ada dua coupling capacitor and also ada CS ni. Ada CS. CS ni ialah bypass capacitor. So untuk kita tukar dia kepada AC model, so kita kena capacitor shorted. So capacitor shorted yang ini kita shortkan. So inilah. So dia short sini. Short sini. Short sini. Since yang dekat CS ni pada coupling capacitor, bypass capacitor tu kita short. So bila kita short RS ni akan hilanglah kan, sebab kita bila kita parallelkan yang line ni dengan yang ada perintang, so dia akan jadi sebegini. So jadi short kat sini. Jadi short. Okay. And then dia cakap voltage supply shorted. Okay. Voltage supply ni kita short and then at the end kita sama dengan ground. So ini voltage supply. Yang ini adalah VDD. So VDD ni dan kita sambung dengan ground. So the input is applied to the gate. Okay, input ni dia apply to the gate and the output is taken from the drain. Drain ni. There is a 180 phase shift between output and input. Okay. Nanti kita lihat ganda ini ialah kesannya lah AV kita gandaan negatif sebab dia ada phase shift 180 tu. So diwakilkan, so gandaan voltan akan dapat negatif. Okay, dia similar juga dengan yang sebelum ini iaitu fixed bias. So untuk common source bias yang bypass ni, Zin, input impedance dia Zin sama dengan RG. Okay, input impedance Zin sama dengan RG. So dia tengok dari sini. Zin kita. In, out kita dari sini. So Zin sama dengan RG sebab tak ada bintang lain. And then output impedance yang ini. Ada dua kan? Ini output impedance kita. So kita kena dapatkan equivalent dia ialah Zout is equal RD parallel dengan RD. RD yang kecil ni. So awak akan dapat ataupun bila nilai RD ni
lebih besar atau sama dengan 10 RD, R output kita tu, pada R drain tu, R drain yang ni. So kita boleh guna output kita, Z out kita, output impedance awak ialah output impedance sama dengan RD. Tu kalau awak buat test, ini buat test condition awak test condition ni. Manakala voltage gain dia similar je dengan yang voltage gain ni sama dengan fixed bias. So AV sama dengan V out over V in. So V out ialah negatif GM. V out kat sini negatif GM VGS ni. Ni lah arus kan. Darabkan dengan RD parallel dengan RD yang ini. Bahagikan dengan V in ialah VGS. Sini VGS. Sebab kat sini okay. Ini dia punya input. Sebab kenapa dia negatif GM? Sebab GM ni masuk ke dalam kan? Ke bawah. Tapi actually kalau ikutkan output dia ke sini. Ini patutnya dia masuk ke sana kan? Keluar. So dia ada way kat situ lah. Dia that's why dia negatif GM. So and then negatif GM dari situ kita boleh potong GS dengan GS ni. So dapatlah negatif GM RD parallel dengan RD besar tu. Ataupun kalau RD tu lagi besar 10 RD, so kita boleh consider dia sebagai negatif GM RD. Okay, boleh follow tak kelas yang ni? Macam mana? Ini ialah fix lah. Ini macam kaedah ini macam awak dah guna je pakai. Dia dah buat shortcut lah. Input impedance macam mana dia punya dia punya nak dapatkan semua tu. Dia terus shortcut. Dia input impedance samalah dengan yang dengan fixed bias tu. Penerangan fixed bias kan lebih kurang je. Yang fixed bias yang ini. Ini sama je dia punya tu. Lita dia. Sebab dia dah bypasskan RS tu. So, kalau dia tak bypasskan RS tu, complicated lah. Agak susah juga kita nak selesaikan soalan yang ada. Nak dapatkan, yang susahnya ialah kita nak dapatkan Z out dia ataupun output impedance dia. Sebab kita kena consider RS. RS tu. Kalau bypass tu dia simple. Sebab dia macam dia tak susah lah untuk awak dapatkan Z out dengan Z in. Sebabnya kalau kita consider contohlah kalau consider ada satu okay. Yang ini adalah bypass. Kalau satu case lagi ialah unbypass, dia ada satu perintah RS kat sini. Ni RS. Ni untuk unbypass. So untuk unbypass. Tapi nak dapatkan Z out dia agak panjang lah dia punya kaedah dia nak dapatkan untuk Z out tu. So I think untuk kita punya level kita cover sampai sampai yang ni lah. Sampai level untuk kita punya level kita cover sampai yang unbypass. Yang ini tadi arus out tu kat sini macam ni. Ni that's why dia negatif. Okey, kelas okey tak? Ada nak tanya sebelum kita continue pada contoh. Okey, sir.
Okey. Okey, kita tengok contoh. Example 6 ni, the self-bias configuration of example 2. Example 2 ni DC analysis tu, DC bias, has an operating point defined by VGSQ negative 2.6 volt and IDQ 2.6 milliampere with IDSS is equal 8 milliampere and V pinch off is equal negative 6 volt. The network is redrawn as below with the apply signal V in kat sini. The value of YOS is given as 20 millisiemens. So soalan dia lebih kurang sama je. Determine GM, find RD, find Z in, calculate Z out, calculate voltage gain. So GM, untuk dapatkan GM, kita kena guna formula yang guna pakai formula yang ini. Yang ini, GM is equal 2IDSS bahagi determinant VP darabkan 1 tolak VGS bahagi VP. So kita boleh kira first example number. Okay. So GM equal 2 IDSS bahagi VP darabkan dengan 1 tolak VGS bahagi PP. So akan dapat IDSS kita berapa? 8? 8 mili tu. Okey, 2 darab 8 milliampere bahagi VP kita ialah negatif 6. Negatif 6 volt darabkan dengan 1 tolak VGS kita ialah negatif 2.6 volt bahagi VP kita ialah negatif 6 volt. So, apa yang akan dapat nilai dia ialah awak akan dapat nilai dia ni, awak akan dapat 2.67 millisecond darab dengan 1 tolak 2.6 bahagi 6. So jawapan akhir awak ialah 1.51 milisiemens. Okey. Itulah GM. Manakala and then dia suruh kita dapatkan nilai RD kalau
YOS kita ialah 20 microsiemen. Nombor 2, yang kedua, kita suruh cari RD. So RD formula dia ialah RD is equal 1 YOS. So 1/20 microsiemen. So akan dapat RD ialah sama dengan 1/2 10 mikro dapat 50 kilo ohms. So dapat RD. Okay, kita dah dapat nilai RD and then next dia suruh cari find Z in. Z in sama dengan daripada formula Z in sama dengan RG. So yang ketiga Z in. So daripada formula yang ini Z in sama dengan RG. So Z in sama dengan RG. Di mana nilai RG ialah 1 mega ohm. Okay, yang keempat, so cari value Z out. With and without effect of RD. Okay. Z out with and without effect of RD. Okay, Z out. So first with RD. So Z out sama dengan yang ini. Z out sama dengan RD parallel dengan RD. Yang kecil ni. Okay, Z out sama dengan RD parallel dengan RD. So sama dengan RD kita yang kat sini, untuk soalan ni, RD-nya ialah 3.3 kilo ohms. And then RD yang kecil kita ialah 50 kilo ohms. So kat sini, kita boleh lihat 3.3 kilo ohm parallel dengan 50 kilo ohm. Okay, kelas kira 3.3 parallel dengan 50 kilo ohm. Berapa dapat? Sir. Kilo. 3.1 kilo ohms. Okay. Ha. Depan dia 3.1 kilo ohms. Okay, and then okay, ni Z out. Okay, Z out yang without RD. So Z out akan sama dengan value RD yang besar ni kan. So sama dengan 3.3 kilo ohms. Okay, dah dapat 1, 2, 3. Kita next dia suruh cari AV. Okay, AV. Ni 4, 5. AV
with or without. So kita kira dulu AV with RD. So rumus yang kita gunakan ialah bila ada RD, kita boleh gunakan AV sama dengan negatif GM RD dengan RD parallel dengan RD. So masukkan je nilai VRD AV is equal negatif GM RD parallel dengan RD. So kita tahu negatif GM kita ialah 1.51 milisiemens. So masukkan negatif 1.51. Ni kita dapat kira tadi ialah 3.1 kilo ohms. So akan dapat value-nya ialah 1.51 3 kalikan dengan 3.1 3. So akan dapat gandaan voltan dia ialah negatif 4.681. Ini dengan RD. So without RD, AV sama dengan negatif GM darabkan dengan RD. So negatif GM ialah 1.51 milisiemens darabkan 3.3 kilo ohm. So awak akan dapat jawapan awak ialah 1.51 darab 3.3. So 4 negatif 4.983. Okey. Ada soalan tak kelas? Untuk bias ni? Fixed bias ni? Sir. Ya. Yeah. Kenapa kena ada dua jawapan? Maksudnya kena ada with RD or without RD? Soalan minta Soalan ni minta ni. Okay. Calculate the with and without effect of RD. So kalau macam maybe soalan, kalau ada setengah soalan dia tak decide, dia tak suruh cari, boleh je awak boleh buat assumption sendiri. Kalau awak tahu yang RD kecil tu lagi besar dari 10 kali pada RD yang besar tu. So kena ini ya. So maybe dalam soalan kita boleh untuk ini ialah straightforward kan, daripada step by step. Maybe dalam soalan final pun dia boleh tukar soalan ni, dia suruh cari awak cari nilai RD yang besar ni. So, awak kena tahulah formula-formula yang berkaitan. Contoh formula yang berkaitan, nak dapat RD ni dah kira GM semua. And then apa yang penting kat sini lah, kalau RD ni kan. Maybe dia dah bagi dah nilai gandaan voltan tu berapa. Tapi RD kecil dia dah bagi, so kita carilah gandaan yang apa? Voltan tu berapa, dia suruh cari nilai RD. So boleh macam-macam soalan tu, dia boleh twist lah macam soalan yang ujian tu. Dia boleh pusing sikit soalan tu. Twist sikit soalan tu, dia suruh awak cari nilai. Contoh dia suruh cari nilai apa kat sini. RD and RS. Macam itulah. RS.
Okay, another thing yang tadi kita dah tengok bias ni kan, self bias ni kan. Tapi untuk satu lagi, saya cakap ini bypass RS. So satu lagi ialah unbypass RS tu. Unbypass RS tu beza dia kalau awak tahu dia punya V out dia tu. Dia punya kat sini, tengok. Sekejap, saya tengok yang ni. PJT FET by CVT. Okay. Type voltage gate configurations. Okay. Untuk dia ada, sorry saya kat tadi awak tak cover kan yang untuk unbypass RS. Actually, bila saya tengok balik, oh kena. Ada something beza kat sini kejap. Saya bagi contoh. Check kelas voltage divider. Okay, yang ini. Bypass RS. Kita rehat kejap 5 minit nanti saya sambung. Boleh? Boleh sir. Okay. Boleh sir. Alright. Okey. Kalau awak buat timer, ya dia akan berhenti stop. Okey, berhenti awak. Awak sekali awak nak tak habis-habis, tak kurang-kurang lagi. Kalau budak ni habis. Okey.
Okay. Okay, kelas sambung seterusnya ialah unbypass. Ini saya ekstrakan sebab in case saya tak pasti masuk ke tak final. Jadi sebab bila saya tanya Puan Nabiah tak jawab lagi, so better saya cover je lah in case kalau tak masuk. Okay lah, kalau masuk boleh refer ni kan. Okay, untuk yang unbypass RS ni, maknanya kita yang sebelum ni kita bypass dengan kita kapasitor kat sini kan. Kita shortkan yang kapasitor dari sini. So, tapi yang untuk yang case ni kita tak bypass lagi, kita ambil clearer RS ni. So bila ada RS di sini, Zin kita sama dengan RG masih sama lagi. Output impedance. Kalau output impedance, kalau RD dia ambil kira RD iaitu RD kurang daripada 10 RD yang besar ni. So panjang dia punya cara solution dia Z out sama dengan 1 tambah GMRS tambah RS over RD over 1 tambah GMRS tambah RS per RD tambah RD per RD RD. Okey. Ini pun nanti awak guna je lah. Guna pakai je formula ni. Tak payah nak hafal lah. Sebab panjang dia punya formula tu. Okey, next. Sekiranya RD lebih besar daripada 10 RD, RD yang ni yang dalam lita ni lebih besar daripada 10 RD sini RD kat dalam ni lebih besar daripada 10 RD. So kita boleh consider dia sebagai Z out sama dengan RD. Saya tengok ada lita lain tak ada lukis kat sini. Oh, saya kata dia. Okay. Next, kalau dia besar, kita ambil dia sama dengan 10 RD. Ni syaratnya Z sama dengan RD. Z out sama dengan RD, output impedance. Untuk voltage gain yang ini ialah with RD yang kecil tu So value dia V out over V in sama dengan negatif GM RD bahagikan 1 tambah GMRS tambah RD tambah RS bahagi RD. And then yang ini formula yang with RD and then ni without RD sama dengan negatif GMRD bahagi 1 tambah GMRS. Okay, kita guna pakai soalan yang sama yang ini. Cuma lucu. Kat sini. Slide, saya paste slide kat sini. Okay, for this case. Okay, contoh yang ini. Contoh yang 6 tadi, dia ada bypass capacitor di sini. Untuk contoh yang ketujuh ni, dia without bypass. So, tak ada bypass kan? So, bila tak ada bypass, dia suruh kita kira GM, RD, Z in, Z out dengan AV. So, untuk GM, untuk transconductance, jawapan samalah dengan yang sebelum ni. Yang kita buat tadi tu. Okey. Yang beza dia. Kelas okey tak? Senyap ini? Okey, sir. Wow. Alright. Okey, untuk example 7 ni, GM tu saya tak tunjuk GM sama dengan yang sebelum ni. So, awak dapat GM awak. GM sama dengan
1.51 milisimen. Kedua dia suruh cari RD kan. RD tu sama dengan RD yang kecil ni sama dengan 50 kilo ohm. Dan yang ketiga dia suruh cari Zin. Zin sama dengan 1 mega ohm. Okay, and then inilah yang ketiga yang ABC soalan dia. So ini A, ini B, ini C. Okay, untuk D D di mana dia punya apa dia nak tadi? With RD. First kita kira. Okay, kita gunakan formula yang RD tu kita guna formula okay, untuk soalan ni dia with RD kita boleh consider dia kalau kita boleh test dulu RD sama dengan 50 kan? 50 kilo ohm. Lebih besar tak? Sama dengan 10 RD. So RD kita itu 3.3. So ni ialah 33 kilo ohm. So even kita dengan RD pun, with RD, sebab condition RD kita lebih besar daripada 10 RD ni, so kita boleh guna Z, kita boleh conclude dia Z up sama dengan RD yang besar ni, RD. So ni sama dengan 3.3 kilo ohm. Okay. Kalaulah awak jenis yang nak juga kira, awak boleh guna formula ni yang tak pasti kan, jenis yang formula ini di mana Z out sama dengan panjang lah formula dia. 1 tambah GMRS tambah RS bahagi ni RS bahagi RD. Lepas tu saya copy paste dia dah senang kat sini. So kita guna formula yang ini. Atau awak boleh guna formula yang ini. So Z out sama dengan satu ni. Kita masukkan nilai dia. Okay. Kita try cari lah Kita cuba je. So daripada sini Z out. 1 tambah GM kita ialah 1.51 mili. Darah RS kita
RS berapa dalam soalan? RS ialah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. And then tambah RS 1K bahagi 50 kilo ohm bahagi 1 tambah GM awak ialah 1.51 mili darab 1 kilo ohm tambah RS bagi RD, RS ialah 1 kilo ohm bahagi 50 kilo ohm tambah RD yang besar ni ialah RD kita 3.3 kilo ohm bagi RD kecil ialah 50 kilo ohm. Darabkan RD kat sini ialah 3.3 kilo ohm. Okay, kelas cuba kira berapa dapat jawapan? Yang atas ni 1 tambah 1.51 3 darab 1 jadi 1.51 kan sini kan 1.51 tambah 1K bahagi 50K 3 bahagi 50 3 20 mili kan 20 mili ohm tambah 20 mili ohm bahagikan 1 tambah 1.51 tambah 20 mili ohm tambah 3.3 eksponen 3 bahagi 50 eksponen 3 masih sama lagi dapat 66 mili ohm. 66 mili. Mana ada unit kan? Dah potong. 66. Kalikan dengan so berapa kelas dapat jawapan? 3.2. 3.2 kilo ohm kan? Betul. So this one is proof lah. Walaupun kita boleh kalau kita guna kaedah Z out sama dengan yang masukkan RD ni, RD yang kecil ni. So jawapannya lebih kurang sama je kan? Sama dengan yang Z out sama dengan RD. So for to be safe untuk condition ini kita boleh uji dulu RD sama ada lebih besar atau tidak daripada 10 RD yang ni. Drain resistor ni. So kalau dapat lebih besar, so kita boleh tulis guna Z out sama dengan RD. Kalau nilai RD ni lebih kecil daripada 10 RD, kita kena guna formula ni lah, nak tak nak. Kena guna formula ni. Okay,
Ni tadi yang ni with RD, without RD. RD, awak akan dapat Z up sama dengan RD. Itu sama dengan 3.3 kilo ohm. Okey. Next yang seterusnya. Seterusnya yang E. Jadi AV. So AV tu dia, dia nak cari yang first with RD. So kita kena guna formula ni lah. With RD yang ini, without RD yang ini. So with RD kita masukkan AV. Kita guna formula yang ini. Ini formula dia. So AV sama dengan negatif GM kita ialah tadi kita dah dapat GM ialah 1.51 milisiemens. Narakkan dengan RD drain resistance kita ialah 3.3 kilo ohm. Dan kita bahagikan dengan 1 tambah 1.51 mili. Narakkan dengan RS ialah 1 kilo ohm. Tambah RD ialah 1 kilo, RD ialah 3.3. 3.3 kilo ohm tambah RS ialah 1 kilo ohm bahagikan dengan RD ialah 50 kilo ohm. So bila awak kira ni, awak akan dapat jawapan awak adalah negatif 1.92. Okey, ini ialah with RD. Ialah without RD, kalau without RD, so without RD kita boleh guna yang ini, formula yang ini. So awak boleh masukkan nilai AV sama dengan negatif 1.51 mili. RD awak ialah 3.3 kilo ohm. Bahagikan 1 tambah 1.51. RS awak adalah 1 kilo ohms. Dan nanti awak akan dapat negatif 1.98. So dah ada beza lah ada bila RD dengan without RD tu. Okay, kelas. Okay tak? Boleh tak faham? Dia just masukkan value lah dalam formula-formula tu. Ada soalan? Boleh sir. So yang penting awak dah familiar apa tu GM, apa tu RD, apa tu RS dan tahu nak cari GM tu macam mana, then baru masukkan dalam formula-formula yang diberi. Untuk yang FET AC analysis ni kita guna formula je, masukkan formula je. Kalau macam BJT tu dia ada lecture sikit kan, awak kena analysis sikit baru boleh dapat kan. Yang ini sebab kita mudahkan awak dengan guna formula je.
Okay, next ialah common source. Last topik kita ialah common source voltage divider bias. Ni untuk yang AC. Okay, untuk this case dia ada satu kapasitor ada bypass capacitor ni. So bila bypass ni bypass contoh ni ialah bypass. Untuk bypass, so kita bypasskanlah S kat sini, resistor RS ni, jadi bentuk dia sebegini. So sebegini maksudnya ini dia dah short kan, yang ini dia dah short, dia short kat sini, dia short kat sini. So jadilah yang ini ada R1, tinggal R1, R2, RD. Ni bypass. So dia beza kat sini kat input lah. Input dia kita kena parallelkan R1 dengan R2 ni. So okay. Input impedance ialah R1 kena parallel dengan R2. Ni dia punya R tanda ke R inilah ada R. Okay. Output impedance RD parallel dengan RD yang ni. Okay. RD lebih 10 RD, Z out sama ni. Okay, ini case yang dia bypasskan ni. Kalau, so ini formula dia lah. Voltage gain AV sama dengan VR over V in sama dengan negatif GM VGS RD parallel dengan RD. Sama dengan juga dengan negatif GM RD parallel RD atau sama dengan negatif GM RD kalau RD ni lebih besar dari 10 RD. So kalau awak tengok voltage gain dia sama je. Untuk yang fixed bias lah, untuk yang fixed bias, self bias dengan voltage divider bias. Untuk case di mana kita bypasskan RS. So RS tak ada. Tapi bila RS tu RS tu ada, so self bias untuk gandaan voltan self bias dan voltage divider bias sama. So yang ini sama sama dengan untuk kalau ada RS di sini, voltage gain dia sama dengan yang tadi saya tunjuk tu, sama dengan ini. Voltage gain dia sama dengan ini, output impedance pun nak cari sama dengan ini. Method dia sama. So formula yang sama boleh guna pakai. Cuma yang bezanya ialah Z in dia berbeza, itu je. Yang tadi, okey. Tengoklah contoh contoh ini untuk contoh example 3 yang kita dah buat sebelum ni. Suppose ini example 8. Ini akan jadi example number 9. Okay. Okay, the voltage divider bias configuration of example 3, operating point dia VGSQ negatif 1.8 volt. IDQ dia ialah IDQ 2.4 mA, IDSS 8 mA, V pinch off is equal negative 4 volt. And then the value of YOS is given as 40 millisiemen. So determine GM, find RD, Z in, calculate Z out dengan Z in. So in this case, so kita ada bypass capacitor di sini, so kita boleh bypasskan dia, so shortkan semua capacitor, so RS ni automatic akan short. So kita boleh kira kat sini ni jadi bypass lah bypass. Okay, determine GM. Okay, GM dia dah bagi value formula GM. Is equal 2 IDSS bahagikan VP 1 tolak VGS bahagi VP. So sama dengan 2 darab
berapa? IDSS kita ialah 8 miliampere bagi VP negatif 4 negatif 4 1 tolak VGS ialah negatif lah. VGS negatif 1.8 volt. VP is equal negatif 4 volt. IDSS 8 miliampere. So VGS ialah negatif 1.8 bahagi negatif 4. So berapa dapat jawapannya kelas? GM? Dua 2.2 rasa. 2.2. Okay. Milisiemens. Okay. Dari situ dia suruh cari RD kan. B dapatkan RD is equal 1 bahagi YOS sama dengan 1 bahagi 40 milisiemens. Is it milli? Okay. So RD tu dapat berapa value awak? 25 kilo ohms, betul? Ke 25 ohms je? 25. 25 ohms. Okay, since RD kecil, and then dia suruh kita cari Zin. So Zin yang C ni. Zin sama dengan R1 parallel dengan R2. Di mana R1 kita di sini ialah 2.1 mega ohms parallel dengan 270 kilo ohms. So 2.1 mega parallel 270 kilo. So berapa kelas dapat jawapannya? $239 kilo. So 239 kilo ohms. Okay. So dapat Z in and then dia suruh cari Z out. C, D. So cari Z out. Z out kat sini sebab RD ni lebih kecil daripada value RD kita 2.4 kilo ohms. So kita kena kira lah Z out sama dengan RD parallel dengan RD. So berapa dapat jawapan? RD ialah sini 25 ohms parallel dengan RD tadi ialah RD yang besar kita ialah 2.4 kilo ohms. So value awak dapat kecil lah value awak ni. 24.74. 24 point nearly 25 kat kan? Ohm. Okay. And then dia suruh kita kira AV. AV sama sini lah tak apa lain. DE
So AV sama dengan negatif GM RD parallel dengan RD. So sama dengan negatif GM ialah negatif 2.2 mili. Narakkan dengan RD 24.25. So sama dengan 25 times 2.2. Dapat berapa jawapan awak? Negatif 0.055. Negatif 0.55. 0.55. 0.55. Okey. Ini jawapan awak. Untuk voltage divider. So dia kalau awak tengok, awak kaji betul-betul, sama je dengan self bias yang bypass. So kalau bypass sama dengan bypass lah. Kalau unbypass sama juga teknik dengan unbypass self bias. Cuma beza dia pada input Zin. Sebab dia ada loop 1 dengan loop 2 kan. So loop 2 tu sama je, similar. Cuma yang loop masuk tu je lah dia ada R1, R2 pada voltage divider. Tapi pada self bypass dia tak ada R1 kat atas tu, cuma ada bawah je. Okey, kelas ada soalan? Sir, Ya, jadi untuk voltage divider ni ada untuk bypass je lah. ada untuk bypass, ada untuk unbypass sebenarnya. Kalau untuk unbypass, solution dia sama dengan yang ni. Maknanya output impedance Zin tak boleh, Zin dia ialah R1 parallel dengan R2. Output impedance yang ini, formula dia, voltage gain pun sama guna formula yang ini. Mana self bypass. Sebabnya kalau awak tengok, okey, ini ialah self bypass kan? Litar self bypass kan? Example 7 ni. Betul sir. Kalau awak tambah satu perintah kat atas ni, jadi voltage divider. Satu perintah kat atas ni. Cuma bezanya nanti bila awak bahagi dua ialah bila yang ini kalau kita bahagi dua kan macam ini. Ini jadi input punya loop, input. Ini jadi output loop. So kat situlah that's why lah dia beza, dia boleh sama je, cuma perbezaan dia dari segi Zin. So formula untuk dapatkan yang dapatkan Z out, dapatkan dia punya gandaan voltage gain semua sama. Okey, ada soalan lagi? Boleh faham tak tadi yang saya terangkan tu? Kenapa dia awak boleh ikut je formula yang pada fixed bias tu. Self bias. Okey kelas, ada lagi soalan? Ada soalan sebelum kita kita tamatkan last kuliah kita semester ni? Tak ada sir. Okey. Okey, terima kasih semua untuk kuliah kita sampai sini sahaja untuk semester ni. InsyaAllah jumpa lagi kita pada sem hadapan untuk kursus yang lain. Sekejap. Sekejap Setting.
Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi SEM hadapan. InsyaAllah saya akan mengajar communication system. Maaf dan silap, maaf sekiranya ada silap saya buat kesilapan sepanjang mengajar awak ni. So hopefully awak dapat jawab untuk final, siapkan assignment and saya rasanya final tu awak boleh buat kot. InsyaAllah boleh buat. Based on nota yang saya bagi tu, saya rasa boleh jawab lah. Cuma dia a bit, soalan tak adalah straightforward. Tapi dia a bit tricky sikit, macam kalau sebelum ni dia bagi RS, nilai awak buat daripada atas ke bawah, tapi awak kena buat daripada bawah ke atas. Maksudnya kena balik daripada jawapan, terbalikkan dapatkan tu. Katalah before dia suruh awak cari gandaan voltan, tapi sekarang ni dia bagi gandaan voltan berapa, terus awak cari value untuk perintang-perintang tu ke. Macam itulah. Maybe soalan bentuk-bentuk macam itu. So sebab soalan final adalah 6 jam kan. So sekarang ni baru 12/1, so ada lagi kurang sebulan lagi sebelum final exam. So awak ada masa lah untuk study, untuk preparation, untuk yang lain macam project kan, project report semua. So boleh ada masa lagi untuk prepare. Okay, ada soalan kelas? Tak ada kan? So anything saya akan update lah dalam group So saya sekarang, okay, nanti video-video kuliah saya akan upload dalam YouTube dan saya bagi link. Sekarang ni saya dah upload sampai minggu ke-8. So lagi ada beberapa minggu lah yang last ni saya belum sempat. Okay, untuk boleh tak kita ambil gambar, boleh tak on camera, so kita ambil gambar untuk last sebelum kita bersurai ni. Okay, tolong on camera Boleh sir. Macam ni kita tengok ramai-ramai ni Sekejap. View. Change ni up. Times. Okay. Okay, yang lain boleh on camera. Ada ada tak yang kena quarantine sebab COVID ke? Sebab sekarang dengan cerita dekat kampus pun, dekat kolej tengah banyak kes sekarang. Betul sir. Lah, take care. Okay Yang lain-lain nampaknya tak mandi lagi ke apa ni, tutup kamera. Tidak apa. Okay. Saya akan gambar Okay. Alright. Okay, lagi sekali One more time. Okay, class, thank you. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Selamat maju raya. Saiful, ada nak tanya ke? Angkat tangan tu. Tak tekan. Alright, thank you sir. Okay, alright. Alright, sama. Thank you sir. Sorry Okay. sir kalau ada Terima kasih, salah. sir, sepanjang semester ni. Okay, right. InsyaAllah sama dekat saya. Thank you.